Assalamualaikum adik-adik. Okey, semalam kita telah pun tamat Bahasa Melayu Jilid yang pertama iaitu Jilid 1 dan kita akan beralih kepada Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 2. Di dalam Jilid 2 ini kita akan mempelajari terdapat 4 tema iaitu tema 5 Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, tema 6 Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, tema 7 Pertanian dan Penternakan serta tema 8 iaitu tema Integriti dan terdapat 24 unit kesemuanya. Sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan watak-watak yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 2 iaitu watak-watak yang terdapat di sini: Hasan, watak Ilis, watak Aidil, watak Siok Ling, watak Kok Bun, watak Pemalah dan watak Julaihi yang sememangnya berbeza dengan watak-watak yang terdapat di dalam jilid yang pertama iaitu jilid 1. Kalau jilid 1, watak yang pertama adalah watak watak Hana. Baik adik-adik, mari kita memahami tema bagi jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, iaitu tema yang kelima. Apa itu maksud jati diri? Jati diri ini adalah bermaksud identiti, iaitu bila kita tengok seseorang, kita tahu siapa dia. Contohnya gambar yang pertama ni, bila kita tengok dengan memakai baju sekolah kebangsaan sekolah rendah, kita tahu identitinya adalah seorang murid sekolah rendah. Dan kalau kita tengok gambar yang kedua ni, identitinya adalah gambar Persatuan Bulan Sabit Merah. Betul, walaupun awak masih tahun 2 tidak mempunyai unit beruniform, tidak ada pakai unit beruniform, tapi saya yakin ada antara awak yang ada abang dan kakaknya yang mempunyai unit beruniform dan tahu tentang unit beruniform yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, kalau adik-adik tengok, yang ni adalah satu pakaian tradisional yang melambangkan bahawa dia adalah salah satu kumpulan tradisional, sama ada bahagian tarian ataupun biasanya kalau macam ni, apa dia? Dikir barat, lengkap dengan tengkolok, pakaian Melayu bersamping yang terdiri daripada songket dan songket. Baik adik-adik, apa pula itu patriotisme? Patriotisme ni adalah semangat cinta akan negara. Seperti adik-adik ini, dia semangat cinta akan negara dia, dia cinta akan budaya negara dia, iaitu dia sukakan dari segi bahagian tradisional, iaitu dia cintakan tentang kebudayaan dikir barat. Itu antara salah satunya. Ini adalah bicara berirama dan ada antara yang mereka ni sukakan, contoh macam adik kadet remaja sekolah, berkawat. Ini adalah antara semangat cinta akan negara, memupuk semangat-semangat cinta akan negara dari sejak kecil. Contohnya adik-adik bersyair, berpantun, mengibarkan bendera semasa kemerdekaan ataupun hari-hari biasa sebagai satu lambang rasa akan cinta akan negara. Sekecil-kecil perbuatan sepertinya mengutik sampah kerana tak nak negara kita kotor, itu pun adalah satu pertunjukan ataupun satu budaya yang melambangkan kita patriotisme. Dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan ni adalah ahli warga negara ataupun kerakyatan. Jadi bila kita tengok, kita boleh tahu, tengok sekolah-sekolah bila berdasarkan pakaian ni, kita tahu sekolah-sekolah ni adalah daripada Malaysia dan bukannya daripada negara lain. Dan kalau kita tengok ni pun, pakaian ni adalah pakaian-pakaian terdapat di Malaysia. Itulah warga negara, identiti seseorang. Kita beralih kepada unit 13. Tajuk besar adalah bersikap mulia. Kemahiran adalah mendengar dan bertutur. Tajuk kecilnya adalah amalan yang baik. Kita dapat 3 buah gambar di sini. Gambar
membawa bendera dengan berpakaian lengkap berpakaian kebangsaan. Ada yang berpakaian baju Melayu lengkap dengan samping dan songkok. Pakaian wanitanya baju kurung, kurta iaitu pakaian bagi kaum India, dan samfu pakaian untuk pakaian lelaki Cina, dan chomsam untuk pakaian perempuan Cina. Dan biasanya kurta ni lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai, ataupun perempuan biasanya kalau perempuan India kita biasa kenal dengan sari. Okay. Jadi mereka membawa apa? Membawa bendera. Dan yang kedua ni adalah gambar seorang anak melalui depan bapanya dan badannya dia condongkan sedikit ke hadapan ataupun tundukkan sedikit ke hadapan sebagai tanda menghormati bapanya. Dan gambar yang ketiga ni adalah orang salaman memohon kemaafan. Tapi kalau kita sekarang ni kita ada norma baharu, cara kita bersalam adalah meletakkan tangan di dada dan tunduk sedikit sebagai tanda salam, dan kita boleh ataupun menyusunkan 10 jari memohon maaf. Contohnya saya mohon maaf zahir batin sekiranya saya ada kesalahan dari segi tutur kata. Itu cara yang kita norma barulah tanpa berlaku persentuhan. Baik, sekarang kita tengok dialog di bawah gambar tersebut. Watak yang ada adalah watak Hasan, Alice dan Komala. Baik, watak Hasan, dialognya, selamat pagi Alice. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Alice pun menjawab, selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan apa? Dengan membawa bendera Malaysia sambil berpakaian pakaian kebangsaan mereka, iaitu dengan pakaian tradisional kaum masing-masing. Dan yang ketiga adalah Hasan bertanya, bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Okey, jawapan dia adalah cara kita menghormati bapa antaranya dengan berjalan condong ke hadapan, sedikit condong ke depan ketika melintasi ataupun melalui di hadapan bapa sebagai tanda hormat. Seterusnya, Hasan, Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlulah saling bermaafan jika berlaku perselisihan faham sesama kita. Baik adik-adik, untuk aktiviti di sini, saya akan berikan satu link untuk menjawab soalan tersebut. Okey, kalau sekiranya ada pertanyaan, boleh PM cikgu di tepi. Terima kasih.